Kopiah hilang. Kopiah hilang Nisha. Kopiah hilang. Kopiah hilang anak aku main tak tahu gimana. Okey. Dengar ah. Okey, baik baik baik. Ni sekarang saya bersiaran langsung daripada Kedah insya-Allah saya balik kampung kejap bawa anak saya jalan-jalan. Jadi hari ni saya biasanya saya pakai songkok, lebay semua yang pernah jumpa saya dalam kelas SMAT Jadi hari ni saya tak ada lebay, hilang. Biasanya macam ni lah sebelum saya start kelas saya nak tengok juga kamu tengok yang muka saya yang tak handsome mana pun ni sebenarnya kawan-kawan saya lagi handsome, ramai lagi. Kebanyakannya cikgu-cikgu mat yang di Kuala Lumpur tu semua saya kenal. InsyaAllah ken salam kepada cikgu-cikgu kamu semua. Bagi tahu Cikgu Man ken salam, Cikgu Man masih sayang dia orang semua. Okey. Tujuan kita buat hari ni adalah untuk sebenarnya untuk nak promosikan sebenarnya untuk promosikan kelas kita yang seterusnya. Tapi saya bagi tahu kat grup MTM, Cik Akil, Cik Khairul semua saya kata kelas free ni pun biar ada ilmu. Jadi saya dah ambil satu modul soalan-soalan yang mudah dah kalau kamu tengok yang mana biasanya pelajar yang ambil AMAT, pelajar yang cemerlang dalam mat sebelum ni, soalan-soalan yang saya buat hari ni adalah soalan yang sepatutnya mudah dan sepatutnya kamu boleh score. Dan sebegitu kamu untuk kertas 2 mat, kalau kamu boleh buat soalan ni, saya garanti kamu dah dapat sekurang-kurangnya kredit. Hanya soalan ni saja kamu dapat kredit. Itu sebab kita akan train kamu lagi seterusnya untuk menjawab satu persatu soalan yang lain. Jadi kita start terus memandangkan masa kita terhad untuk malam ni. Saya akan start sebab bila saya start, kamu hanya akan nampak tangan saya menulis. Sebab saya tak mengajar dekat whiteboard, dekat rumah saya tak ada whiteboard. Jadi insyaAllah saya akan mula terus. Semoga yang mana yang dah ada modul tu ready, yang dah buat boleh juga boleh tengok Okay, saya akan kongsikan beberapa cara dengan kamu, beberapa ilmu dengan kamu supaya dapat kamu gunakan dengan baik nanti insya-Allah. Jom tengok. Okey, macam kamu boleh nampak, ini antara soalan yang topik yang paling senang dalam matematik, paling senang dalam kertas 2 iaitu topik apa? Stat. Cuma ini saya beritahu, cuma tahun ni saya tak berapa nak target sangatlah stat ni, tak apa target. Tapi malangnya setiap tahun kadang-kadang saya target, lain masuk, lain saya target, lain masuk. Lepas saya buat juga stat. Dan sebegitu kamu, banyak kawan-kawan saya yang penggubah soalan begitu, dia orang terpaksa rombak beberapa soalan tahun ni sebab apa? Untuk memudahkan pelajar. Sebab banyak rungutan mengatakan soalan SPM diminta janganlah soalan tahun ni jangan susah sangat sebab apa? Kekangan yang berlaku pada pelajar untuk belajar. Jadi kamu adalah golongan-golongan yang bernasib baik sebenarnya insya-Allah. Yang mana yang sebelum ni belum pernah rasa A, belum pernah rasa A+ ke apa, tahun ni insya-Allah SPM kamu cuba. Saya beritahu kamu soalan tahun ni insya-Allah lebih mudah daripada yang sebelumnya. Sebab kerajaan kita dah bagi satu kata putus mengatakan nak tolong juga kamu sebab ada kekangan dalam pelajaran. InsyaAllah. Okey. Kita tengok terus. Yang pertama soalan ni kalau kamu tengok soalan ni set simple je. Set ni saya tak nak cerita banyak. Sebab saya beritahu kamu, set ni soalan kalau 3 markah, 3 saat dia boleh jawab sebenarnya. Tapi tak sonoh cerita dia. Kita ambil berkat soalan, kita baca, kita fikir, kita jawab. Itu kita panggil dia, soalan pun ada rohnya. Roh yang diberikan oleh manusia. Contoh soalan ni soalan set. Yang pertama B prime. B prime ni simple je. B prime ni maksudnya apa? Kita panggil dia pelengkap, maksudnya tak nak B. Tak nak B maksudnya apa? Tutup B. Itu saja. Tak nak B, tutup B. Tutup B, tutup. Pakai jari, tutup. Tutup. Dah. Bila dah tutup, apa yang tinggal? Sini dan sini. Dah, sudah. Ambil pensel kamu nanti ataupun pen. Digalakkan pelajar menjawab dengan pen. Okay, supaya tak ada masalah untuk hilang jawapan ataupun tidak. Lorek dengan cantik. Sudah. Jangan conteng. Lorek je dengan cantik. Dah. Tak perlu pakai pembaris pun tak apa. Boleh lorek. Tak ada masalah. Ini antara soalan yang garanti kau mesti kena jawab. Mesti boleh jawab. Senang. Jadi B prime ni maksudnya apa? Kalau B prime maksudnya tak nak B. Tak nak B maksudnya tutup B. Tutup B. Cukup. Okay. Sekarang kita tengok yang satu lagi dia bagi apa? A,
silang B union dengan C. A silang B union dengan C kan. A union B silang dengan C. Apa kita buat ni? Tengok yang pertama, kalau kamu jumpa benda macam ni, simple saja cara dia. Yang pertama tengok, kalau A silang dengan B, maksudnya kita akan tengok A dan B saja. Kita ambil yang mana dia bertindih. Kan? Ini ambil yang bertindih. Jadi bertindih macam mana tengok? Tindih. Yang mana jawapan kita? Tengah-tengah. Selalunya kita ambil tengah-tengah. Kan? Ini A bertindih dengan B. Saya tak pakai teknik nombor. Teknik nombor boleh pakai juga. Tapi teknik ni kita nak cepat. Siap faham? A silang dengan B. A silang dengan B. Mana kat mana bertemu? Tengah-tengah. Jadi kita tanda kat situ. Tanda. Kemudian baru tengok seterusnya dia kata apa? Union dengan C. Union dengan C maksudnya apa? Bercantum. Combine dengan C. Jadi buat harus combine saja dengan C. Yang ini macam-macam cara orang buat. Macam-macam cara dia pelajar boleh buat. Ini salah satu cara yang saya tunjuk. Yang biasanya saya galakkan pelajar buat cara macam ni. Dia pantas sikit lah. Dia pantas sikit. Satu lagi cara iaitu cara nombor. Untuk cara nombor saya akan tunjukkan yang soalan B. Yang saya akan adjust sikit. Tengok contoh. Kalau kamu ada kertas, kamu boleh salin saja. Contoh gambar yang sama. Gambar yang sama. Ini biasanya kalau kat sekolah digalakkan cara ni. Dia ajar cara cikgu digalakkan mengajar cara ni. Kalau saya pergi buat jurulatihan kepada guru-guru pun saya galakkan cikgu tolong ajar pelajar cara nombor. Cara nombor dia macam ni. Contoh soalan ni saya ambil kat sini A silang dengan B. Kemudian ada pelengkap lagi. Ada pelengkap lagi. Kemudian apa? Union dengan C. Ini contoh dia. Okey. Jadi macam mana nak buat soalan ni? Cara terbaik. Tadi cara cepat. Ini cara dia lambat sikit tapi dia selamat sikit. Kita pakai cara nombor. Cara nombor, kita nomborkan semua kawasan yang ada. Contoh 1, 2, 3, 4. Itu nombor. Okey. Kemudian saya akan tandakan A. A kawasan dia apa? 1, 2 bawah ni. Okey. B kawasan dia 2, 3. C kawasan dia 4 saja. Macam tu. Okey. Kemudian ikut konsep matematik. Matematik kata apa? Dalam ni dia cari silang. Silang maksudnya dalam kurungan kamu kena cari silang maksudnya nombor yang sama. Jadi kita dapatkan. Nombor yang sama adalah apa? 2. Kita ambil 2. Nampak? Ini baru dalam. Bila kita dah buat 2, tiba-tiba ada prime. Apa maksud prime? Prime maksudnya 2 tak nak. Nampak itu maksudnya. Prime maksudnya apa? 2 tak nak. Bila 2 tak nak, maksudnya kita kena buat apa kalau 2 tak nak? Kita kena ambil nombor yang lain. Jadi kesimpulannya nombor yang lain selain pada 2 apa? 1, 3, 4. Ini cara nombor dia berturun. Okey. Kemudian apa? Jawapan kita dah siap untuk sebelah kiri. Tengok belah kanan. Cantumkan dengan 4. 1, 3, 4. Cantum dengan 4. Jadi kita dapat kesimpulan kita tetap 1, 3, 4. Jawapan kita adalah 1. Okey. 3. Dan 4. Ini untuk soalan ni. Untuk soalan ni. Ini susah ni. Bila ada prime-prime ni. Dia susah sikit. Okey. Ini contoh. Ini saya galakkan. Kalau boleh, dalam exam pakai cara nombor. Tapi kalau kamu faham cara cepat-cepat. Okey. Ini kamu jangan confuse. Ni soalan lain. Ni soalan lain. Ni soalan ni saya tambah prime sikit supaya bagi dia susah. Tunjuk contoh. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya pula. Tak apa. Nanti kalau kamu ada masalah, nanti kemudian kita boleh jumpa lagi. Kita buat kelas lagi. Kalau kamu boleh request. Saya lagi suka pelajar request. Cikgu nak topik apa? Nak topik apa? Bagi tahu saja. Okey. Sekarang kita tengok seterusnya. Yang ini satu lagi antara topik yang wajib dapat full mark. Berapa markah? 3. Tak banyak pun. Tapi dalam math, sikit-sikit. Ambil sikit-sikit. Okey, ada pelajar tanya. Kalau masa guna pen tu, pastu tersalah. Buat macam mana? Okey, yang pertama, kalau boleh kamu padam. Kalau boleh padam. Contoh macam ni. Itu penat ni cerita ni. Contoh. Ada pelajar, dia buat ni, sini.
P, Q, R. Dia dapat confident sini jawapan dia. Dia pun lorek dah pakai pen. Sebab pakai pen. Alamak, salah. Rupanya dia nak apa? Dia nak R prime. Pergi tanda sini habis. Salah. Macam mana nak buat? Okey, macam-macam cara boleh buat. Macam-macam cara. Satu cara yang saya galakkan kamu, jangan gelabah, relax, jangan kalut angkat tangan. Minta kertas. Kan? Ada cikgu dia minta kertas lain. Kalau kamu minta kertas lain, mat dia akan bagi satu buku soalan penuh. Kamu kena buat semula. Kan? Itu kalau ada stok. Jadi cara yang terbaik adalah kamu hanya perlu lukis semula gambar yang asal tu di bawah tu. Okey, ke bawah tu lebih kurang. Tak perlu sama saiz pun. Tak perlu sama saiz. Tak perlu sama saiz. Contoh macam ni je. Buat. Kalau berlaku kesalahan saja dibenarkan. Jangan sampai semua nak buat macam ni. Ini soalan dia R prime. Kamu dah salah buat. Kamu buat sini pula. Bukan R. Tutup R. Bukan R. Tutup R. Kamu pun lorek. Okey. Yang atas tu, apa kamu buat? Jangan tinggal macam ni. Tak boleh. Kamu hanya perlu, jangan conteng. Kamu hanya perlu slash batal. Dalam SPM ni dalam SPM lah ceritanya. Kan? Dalam SPM lah ceritanya. Maksudnya kalau salah, jangan kalut. Tapi janganlah kamu lukis benda ni terlalu kecil dah. Dia just nice. Just nice. Just nice. Jangan gelabah, relax. Tak ada masalah. Bukan saja soalan ni. Semua soalan. Semua soalan boleh buat. Okay, yang ada gambar lah. Yang ada gambar rajah lah. Yang tak ada gambar rajah, cerita lain. Nampak? Okay? Jom kita masuk tu lah. Okay, kita masuk soalan ni. Okay, nanti kita bincang lagi ada apa soalan nanti kemudian. Okay, soalan ni. Untuk soalan graf function jenis ni. Yang pertama. Ambil apa dia bagi. Tulis kat tepi ni. Kita panggil apa? Pembuka bicara. Kadang-kadang dalam matematik kadang-kadang. Selalu buat soalan ni dalam exam. Dalam exam form 5. Sebab topik ni topik form 5 dia dalam exam form 5 pertengahan tahun, exam bulanan, semua boleh buat. Senang je sampai exam jam. Blank. Tak apa, pelan-pelan. Kita buka minda kita. Kita ambil Y. Ni negatif 2X tambah 4. Kemudian Y 2X tambah 4. Kemudian Y kosong. Kemudian biasanya saya akan cek dulu. Tengok. Cek ni. Yang ini. Cantik. Ada. Ni ada. Ada arah mana? Lebih kecil maksudnya bawah. Bawah apa? Bawah graf. Bawah graf maksudnya kalau kita ambil kertas. Ini garisan tu. Ini maksudnya kawasan bawah. Ini kawasan atas. Macam tu. Bawah. Okay. Bila kita ambil seorang kat bawah. Kita boleh gunakan kertas boleh. Ataupun buat anak panah kecil saja. Contoh macam ni. Bawah. Bila sebab bawah maksudnya, lepas ni atas semua dah tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai dah. Seorang kata bawah, bawah dia je pakai. Okay. Tengok yang kedua. Muhammad ni pula. Dia kata apa? Bawah juga. Bawah pula. Dia bawah juga. Jadi kat mana nak buat? Kat sini boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Bawah nak letak sini. Dia kata bawah. Okey, bawah. Muhammad ni kan kata dia kat sini. Okey, macam tu. Okey. Kemudian yang ni pula. Mana garisan Y kosong? Ada pula cikgu, Y kosong macam mana? Y kosong, kita terus tarik. Kalau tak nak buat pun tak apa garisan ni sebab garisan dah ada. Ini garisan kita panggil dia Y kosong. Atas bawah? Atas. Tarik. Sama juga. Kemudian, kita lorek saja. Lorekkan. Okey. Ada pelajar tanya juga, kalau salah lorek macam mana ni? Kalau salah lorek, soalan ni sama juga. Kalau mampu buat kat tepi ni. Bila kamu buat kat tepi ni, janganlah buat dah salah lorek, pergi buat kotak-kotak ni, mampus dah kau. Nampak? Ada pergi buat baris, buat kotak, tak payah. Apa kamu buat? Kamu hanya membetulkan kesalahan. Ni gambar ni dah ada, cuma salah lorek. Bila salah lorek, kamu hanya jelaskan, letak garisan paksi je, paksi. Kemudian letak garisan terbalik, betul-betul lebih kurang gambar dia. Gambar dia mesti exactly lebih kurang sama.
Dan nombor-nombor dia sini 4 yang penting. Letak je nombor-nombor dia. Negatif 2. Kemudian 2. Macam tu. Persamaan dia letak Y sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Dah. Bawah ni 4CX. Kamu tulis ni Y sama dengan 0. Kemudian kat mana nak lorek? Katakan tadi kamu salah lorek. Pergi lorek merata mana-mana. Ataupun ada pelajar dia terlebih lorek. Sampai ke bawah ni dia lorek. Terlebih. Jadi dia buat semula. Lorek semula. Okey. Yang ini kamu hanyalah macam biasa slash, jangan conteng satu slash saja. Satu slash batal dia kira ni. Sama kaedah dia. Kalau buat guna pensel boleh, tapi saya tak galakkan kamu pakai pensel yang pensel tekan tu. Kalau boleh pakai pensel 2B. Masalah dia kalau pensel tekan, maksudnya jangan kelabu lah, jangan kelabu kan. Kalau kelabu, takut nanti bila kamu saja dalam sekolah kamu berapa orang dah tindih kertas soalan. Masuk daerah, tindih lagi. Masuk negeri, tindih lagi. Untuk dihantar ke mana? Pusat pengumpulan untuk diperiksa. Dalam lori naik bukan bawa macam siput. Laju dia bawa dia break. Benda tu bergesel antara sama sama. Kalau dia bergesel, kemungkinan kalau kamu buat kelabu, takut hilang. Takut hilang. Okey. Ni ada pelajar tanya siapa ni? Jana tanya kenapa garisan Y0 tu dengan garis X? Ni memang kat sini Y0. Nampak Y? Y0. Ini namanya garisan Y0. Kalau sini namanya apa? Garisan Y sama dengan 2. Sini Y sama dengan 4. Sini Y sama dengan negatif 2. Sini Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 juga dikenali sebagai apa? Paksi X. Boleh? Okey, minta senaraikan sama lebih kurangnya nanti untuk senaraikan sama juga, iaitu kamu hanya perlu tengok garisan apa yang dah ada, persamaan apa yang dah ada. Kalau garisan tu tak ada persamaan, kamu kena gunakan persamaan garis lurus. Tapi kamu kena ingat soalan yang dibuat berdasarkan kepada markah. Kalau markah dia 3, dia tak boleh buat soalan tu sampai susah macam markah 13. Dia tak boleh susah-susah sangat. Kan kamu nampak soalan pelik-pelik ni biasanya, kalau kamu jumpa soalan pelik biasanya kat trial exam. Ada pelajar rajin pergi tengok trial SBP pula tu. Memang nangis. SPM dia lain. Kamu kena confident SPM yang antara result mat kamu yang terbaik nanti seumur hidup kamu. Saya rasa SPM. Okey. Tengok sebetulnya. Saya cukup masa nanti. Yang ni set yang agak sukar sedikit. Yang ni kita panggil set aras sederhana. Bukan kebat. Kena ingat. Bukan kebat. Kebat tak nampak langsung soalan tu set. Tiba-tiba dia tanya. Dia suruh buat. Kita pun fikir puas. Topik apa ni? Rupanya set. Nampak? Okey. Ni contoh. Yang pertama. Nampak markah dia 3. Walaupun soalan aras sederhana. Markah 3. Dia tak boleh bagi kamu dapat kosong. Syarat orang buat soalan tu tak boleh kosong. Dia mesti pelajar tu harus dapat menjawab sesusah macam mana pun soalan tu. Pelajar tu harus dapat menjawab sekurang-kurangnya 1 markah. Tak boleh kosong. Nampak? Kecuali pelajar tu langsung tak tahu. Menatang apa ni? Topik apa ni? Sudah. Ini tak pernah jumpa. Sudah. Ini senang kan? Nampak? A dia bagi senang je. Dia kata apa? Q silang dengan bukan R. Okey? Kalau nak guna kaedah nombor, boleh. Kalau nak guna kaedah apa lagi? Nak guna kaedah teka-teka saja pun boleh. Contoh, kalau nak guna kaedah teka apa? Dia nak apa? Bukan R. Mana bukan R? Tutup. Yang tinggal 2 kawasan je nampak? Nampak? 2 kawasan. 2 kawasan tu, yang mana satu? Q. Yang mana satu? Q. Jawapan kita mana? Yang nombor 15 ni. Macam tu cerita dia. Lorek lah 15 tu. Ambil lorek. Dia suruh lorek. Kita pun lorek. Sebenarnya saya, kaedah nombor tu sebenarnya bila kamu dah tak tahu sangat, blank baru pakai. Kalau boleh main teka-teka dulu. Macam ni. Nampak? Kalau nak teka, kalau ada prime dengan Q, kita panggil biasanya yang kita ambil yang prime dulu. Okey? Dah ini je. Cukup Okey, kemudian apa? Macam mana pula kita nak buat apa?
pasal cari nilai X. Cari nilai X kena baca betul-betul. Dalam soalan matematik SPM, apa dia bagi maklumat, tidak ada satu pun maklumat dia sebagai pelakon tambahan saja. Dia mesti gunanya. Kemudian, apa benda ni? Nampak? Benda ni selalunya mesti digunakan. Nampak? Apa tu? N, R sama dengan N, Q, R prime. Nampak? Dia ada kaitan cerita ni. Apa maksud N ni? N ni maksudnya bilangan unsur dalam tu ada berapa orang. Contoh dia kata dalam R. Mana R? Mana R tengok R. Ni R. Ada apa dalam R? Dalam R ni ada X. Campur. Ada 3. Campur. Ada 7. Nampak? Ni apa? Dalam Q bersilang dengan R prime. Mana ni? Dah buat tadi. Yang kita lorek tu. Yang kita lorek tu adalah benda ni. Berapa ada nombor dia? 15. Dapatlah kita bagi dia persamaan linear yang mudah. Kan? Okay, kita buat jalan kerja. Saya buat jalan kerja penuh. Kalau kamu boleh congak terus je. Dalam exam, kalau soalan dia macam ni, kalau boleh congak terus jawapan. Jadi jawapan kita X sama dengan 15 tolak 10, 5 habis kita. Okay? Satu lagi contoh. Contoh. Tiba-tiba soalan B ni, ada pelajar, dia tengok, dia jawab 5. Ni je jawapan dia. 5, ni je jawapan dia. Tapi ini dia lorek. Ni je jawapan dia. Nampak? Berapa markah dia? Sepatutnya kalau kau tengok, dia bagi jawapan saja, tak ada dalam kerja, betul? Sepatutnya 1 markah je. Kan? Tetapi, saya beritahu kamu. Tetapi, budi bicara. Kita panggil dia budi bicara. Pemeriksa ada budi bicara. Kadang-kadang pelajar tu tulis apa? Dia salin benda ni. Dia salin. Tapi dia tak tulis X semua, dia tak tulis. Tiba-tiba 5 je. Maksud je, atas budi bicara ni maksudnya kita tahu. Kalau dia salin macam ni, maksudnya pelajar tahu dia guna benda ni. Dan mungkin dia tekan kalkulator, kira terus, dia tulis jawapan, dia lupa nak buat dalam kerja. Anggapan pelajar. Kalau saya bagi tahu dekat guru-guru pun, dia kata kalau macam ni, bagi full mark saja. Kalau dia tak tulis apa langsung, tak ada langsung. Ini pun tak tulis, tak salin balik. Tak tulis, tak garis. Nampak? Garisan macam ni pun bodoh, dikira jalan kerja. Kira jalan kerja, walaupun jalan kerja ni tak ada. Nampak? Okay. Soalan A, macam mana boleh dapat answer tu? Okay, yang ini tadi saya cerita. Kita gunakan ni, Q, intercept dengan R prime. Saya akan letak R prime, maksudnya saya akan tutup R. Tutup R, tutup. Bila tutup R, kawasan yang tinggal adalah 2 dan 15. 2 dan 15. Antara 2 dan 15, yang mana Q? Jawapan kita, Q adalah mana? 15. Lorek terus. Begitu je cara dia. Yang ni. Okay. Jangan kau lorek P. Dia tak mahu, dia Q je. Soalan dia tanya Q. Jangan lorek P. Dia tanya Q je. Dia nak Q. Maksudnya soalan ni dia kata dia nak Q. Yang bertindih dengan bukan R. Macam tu. Okay. Okay. Kita teruskan tak apa. Nanti kita buat lagi. Kita masuk yang soalan yang seterusnya. Yang ini soalan yang lebih kritikal sedikit. Tak susah. Tak susah. Tapi kadang-kadang boleh menyebabkan kamu careless. Yang sebagai tu. Soalan yang hari ni yang saya bincang ni, soalan ni wajib. Wajib tahu, wajib jawab, garanti lulus. Sebab tu saya tulis garanti lulus, saya tak tulis garanti menipu. Garanti lulus saja. Dalam exam ni kalau kamu mula-mula kamu jawab, lepas jawab 2-3 soalan, kamu dah ada feel dah. Feel ni apa mula-mula? Lulus dulu. Dah ada feel. Oh, aku dah lulus, aku dah boleh jawab banyak. Jom naik markah lagi. Pergi kredit. Jawab-jawab seronok pula. Rasa macam dah dapat kredit ni. Baru pergi lagi. Dia tak boleh masuk-masuk, aku nak A+. Exam terakhir berapa? Fail. Oh gila, dahsyat. Pelan-pelan naik. Pelan-pelan. Boleh. Bukan mustahil. Boleh. Tambah tahun ni, saya kata kamu, masih boleh. Ini topik dia apa? Kita panggil topik ni apa? Satah. Saya bagi ringkas dia, satah. Garis dan satah dalam 3 dimensi. Panjang cerita dia. Nak hafal topik ke? Ini satah. Bila kamu dapat satah, langkah pertama, tengok gambar, baca maklumat, tengok ada tak maklumat dekat maklumat ni, tak ada kat gambar. Contoh, kita baca
Rajah 2 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid. Okey. Dengan tapak segi empat sama. Segi empat sama maksudnya sama panjang. Semuanya sama panjang. PRT adalah sekeping kaca berbentuk segitiga diletakkan di dalam kotak. M ialah titik tengah. Saya faham masa baca tu faham soalan dia. M adalah titik tengah. Ini soalan Melaka latest 2020. Trial 2020. Okey. Titik tengah maksudnya panjang ni bahagi dua lah. Okey. Sekarang soalan dia tanya apa? Nyatakan. Kita kena faham. Satu soalan dia nyatakan. Kedua hitung. Jadi ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Saya akan buat dua bahagian. Nyatakan, hitung. Okey. Nyatakan. Sudut antara PRT saya akan tanyakan. PRT dengan apa? PQRS. Saya susun kita panggil apa? Susun atas bawah. Tapak biasanya kat bawah. Lepas susun macam ni, seterusnya saya kena semak gambar saya. Betul tak huruf ni? Macam mana semak? Tengok. PRT. PRT. Nampak? Dia ada lalu satu titik namanya M. Tapi dia tak tulis M. Kita tambah. Itu kena tambah contoh. Okey. Satu lagi. PQRS. PQRS. Saya akan ambil. Tengok contoh kat sini. PQRS. Okey. Dalam PQRS ni semua PQRS pun sama. Dia tak letak M. M tengah-tengah. M tu duduk dekat PQRS. Kena tambah. Kena check dulu kan. Okey. Lepas dia buat apa ni? Kita dah buat benda ni, dah sahkan. Apa kita buat? Jalan kerja kita, seterusnya ada jawapan kita mesti 3 tempat. Yang mana, yang tengah ni yang penting, iaitu kita panggil dia mencari huruf yang sama. Mencari huruf yang sama. Apa huruf sama? P potong. R potong. M potong. Letak tengah-tengah. Calon-calonnya. Macam juara lagu pula kan. Calon-calonnya siapa? P, R, M. Calon-calon yang boleh duduk tengah. Orang lain tak boleh. Kan? Boleh T duduk tengah? Tak boleh. Sekarang tengok apa yang tinggal. Yang tinggal kat atas ni, seorang hanya confirm dah. Yang kat atas seorang hanya tinggal siapa? T. Terus letak. Atas maksudnya depan. T. Okey. Bila dah dapat T, tengok bawah pula. Bawah siapa yang tinggal? Q dengan S. Maksudnya siapa punya? Belakang. Calon-calonnya. Sekarang siapa ketua dia? Yang ketua dia sekarang ni adalah T. Kita baru tengok gambar pegang T. Pegang T kita tengok. Tadi siapa? Antara P, R, M. Kita tengok. Siapakah yang paling dekat dengan T? Tengok. P, R, M. Yang paling dekat mestilah M. M duduk tengah-tengah. Dia paling dekat dengan T. Pilihan kita untuk tengah adalah M. Lagi sekali sama juga. Pegang T. Ketua dia T. Pegang T. Antara Q dengan S. Siapa lagi dekat dengan T? Tengok gambar. Baru nak gambar. Jawapan kita siapa? S. Terus kita letakkan itu. T, M, S. Siap bahagian. Dan kita panggil dia nyatakan. Okey, Nadia, macam mana nak tahu T kumpul masuk? Memang dia kumpul masuk, Nadia. Sebab atas dia tinggal seorang je. Tidak ada calon-calon. Dia menang tanpa bertanding. Kan? Menang tanpa bertanding. Dia seorang yang tinggal. Yang lain semua dah mati. Yang lain semua dah duduk tengah. Okey? Dah dapat huruf ni. Sebelah ni, kita buat segitiga bersudut tegak. Macam mana kau buat je. Asalkan. Jangan peduli gambar atas lagi. Kemudian kita peduli dia. Okey? Soalan kebat saja yang sini tak jadi ni. Okey? Sekarang kita tengok. Apa nak isi? Kita akan isi T dulu. T ketua. Ketua dia biasanya duduk atas. Ketua. Okey? Yang tengah ni siapa punya? Yang tengah ni sudut punya. Sudut punya tengah-tengah. Siapa? M. Kemudian seorang lagi? Bawah. Macam tu. Macam mana nak cari sudut ni? Yang ini yang kadang-kadang kamu akan miss markah dia sikit. Nak cari sudut dia. Kena pakai apa? Trigonometri.
Kan? Trigonometri. Bila nak cari trigonometri, kita kena cari antara dua bahagian ni. Panjang dia. Pergi tengok gambar. Ada tak TS? Kan? Nampak? Ada tak TS? Ada. Kita tengok. TS berapa? TS ni sama dengan WR. Sama. TS dengan WR sama. Jadi berapa TS? 80. Siapa seorang lagi kita cari? Biasanya kita tak cari yang sengit ni. Kita cari bawah. MS. Mana MS? Okay. Bila kita tengok soalan dia MS. MS duduk dekat tapak. MS duduk dekat tapak. Bila MS duduk dekat tapak, kita buka tapak kat tepi ni bagi nampak. Apa tapak kita? Bagi nampak. Tapak kita. Tapak kita adalah P, Q, R, S. Mana kita cari MS sambung ni? Ni M. Tengok gambar ni. Kita bagi jadi macam ni. Bagi senang nampak. Okay. Sekarang, kita tahu yang ini 50. Ini pun 50. Jadi macam mana nak cari MS? Kena cari panjang SQ ni. Nak cari panjang SQ ni, kita boleh guna kalkulator direct. Ini kita panggil dia hypotenuse. Kita boleh pakai pole. Ni MS tu saya dah ajar pakai pole. Pole, kiri dan kanan. 50,50. Pakai pole. Ambil kalkulator, tekan. Dekat kalkulator kamu akan dapat benda ni dekat shift tambah. Pole ni berlaku dekat shift tambah. Cuba tekan. Bagi jawapan saja. Bagi 2 titik perpuluhan. Tulis kat chat tu. Tekan pole. Pole 50,50. Tekan. Nak dapat pole. Tekan ni. Shift tambah. Kalkulator. Bagus. 70.71. 70.71 nampak? Siapa 70.71 ni? 70.71 panjang semua ni. Panjang QS. Yang kita nak apa? MS. Macam mana nak cari MS? Bahagi 2. 70.71 ni kau ambil, kau bahagi saja 2. Nampak? Ambil 70.71 bahagi 2, letak jawapan kamu. Okay? Tak payah banyak perpuluhan. Ambil 2 sudah cukup kan? 35.35. Okay, 35. Saya bunda bagi betul dah cantik. 36. Bunda bagi cantik. 36. Kan? 35.36 bunda bagi cantik. Ada pelajar tersalah bunda. Dia tanda 35. Tak ada masalah. Itu kecil je cerita. Sebab jawapan dia bukan tanya ni. Jawapan tanya apa? Sudut. Macam mana cari sudut? Kita akan guna hafal saja. Sudut untuk soalan ni biasa kita akan pakai tan negatif 1. Nak cari sudut segitiga, tan, macam formula apa? Atas bahagi bawah. Atas bahagi bawah. Tan, atas bahagi bawah. Terus tekan kalkulator. Tan negatif 1. Atas kita 80 bahagi dengan 35.36. Kalau kamu pakai 3.5.35 pun tak apa. Okey? Jadi kita tengok. Berapa jawapan ni dulu? Kamu akan dapat 66.15 betul. Nampak? Okey, sekejap saya tengok ada soalan lagi. Berita, kenapa bahagi 2? Okey, Berita, kenapa bahagi 2? Sebab yang kita tekan pole ni, okey, ni saya jawab sekali yang tanya pole tu macam mana. Pole tu digunakan, kalkulator pole ni, dia guna untuk mencari hypotenuse. Contoh macam ni saya bagi. Ada segitiga bersudut tegak, sini 12. Okey, sini 18. Berapa panjang ni? Biasanya kamu akan guna yang square root. Square root kuasa 2 campur kuasa 2 tu. Nampak? Itu formula. Tapi yang ini, automatik terus. Kalau pakai kalkulator, saya pakai kalkulator ni, saya beli kedai DIY tadi. Sebab saya tak bawa kalkulator. Kedai DIY, harga dia RM13 je. Murah. Nampak? Dia ada pole kat atas ni terus. Tekan je. Ting, dia keluar pole. Contoh macam soalan ni. Saya tekan je 12,18. Sama dengan? Nampak? Ini maksudnya hypotenuse dia 21.63 gitu. Itu kegunaan pole. Macam mana dapat pole? Nak dapat pole ni kalau kalkulator boleh tekan terus. Kalau kalkulator kamu kena tekan apa ni? Shift tambah. Dan tekan shift tambah. Okey? Apa guna pole? Untuk nak dapat apa?
hypotenuse. Hypotenuse. Untuk cari hypotenuse sahaja. Kan? Kenapa bahagi dua? Sebab bila kita dapat panjang ni, semua ni adalah SQ. SQ 70/71 yang kita nak dekat gambar kita bukan SQ. Kita nak MS saja, sebab tu kena bahagi dua. Okey? Ini satu contoh, tak apa. Kita gunakan satu lagi. Kalau nak dapat adjacent dengan opposite boleh guna petak, boleh. Pole hanya boleh guna untuk hypotenuse saja. Jangan salah guna pole. Kan? Dia boleh guna untuk hypotenuse saja. Okey? Kita tengok satu lagi contoh sama. Soalan topik yang sama. Jom kita buat sama-sama. Tadi yang mana yang jarang buat. Sekarang dah dapat sikit hint. Dah dapat sikit. Jom kita sama-sama buat. Terus sama-sama. Apa langkah saya beritahu mula-mula? Mula-mula baca soalan. Okey? Oh, ini saya beritahu kamu. Soalan ni ada kesalahan. Iaitu kesalahan apa? Bahasa Melayu dia salah. Salah kat mana? Tak banyak salah. 8 salah. Ni salah. Sepatutnya apa? 5. Itu saja. Kan? Jadi saya akan gunakan ni untuk ni Kelantan punya latest trial. Kan? Okey. Mula label dulu label. Bahasa Melayu bahasa Inggeris sama okey. Jadi yang pertama kita tengok JKL adalah midpoint, titik tengah. Maksudnya JKL ni titik tengah. Titik tengah. Kemudian dia bagi tahu apa? Panjang SR 24. SR ni 24. Bila yang ini 24, yang ini pun 24, yang ini 24. Tapi saya tak nak isi dekat S di sini sebab apa? Ada banyak benda tak nampak. Saya isi kat atas. Maksudnya 24 saya bagi 2, 12, 12. Kenapa 12? Sebab ni tengah-tengah. Okey? Bawah pula. Sama tak ni? Sama. Yang ni sama, ni 12 juga. Ini tak nak isi lah, nanti pening. Biar dulu kemudian. Sebab dia ada garis kacau-kacau. Jadi kita faham dulu. Ni semua ni 24. Lepas tu dia bagi tahu UR 5. Jangan tengok yang Melayu punya. Yang English punya. UR 5. Mana UR? Ni UR. UR ni 5. Kalau sini 5, sini pun 5. Macam tu. Boleh? Yang mana kamu orang Kelantan sini trial macam mana? Dapat soalan gini, ni soalan lain. Tengok kan. Okey. Kalau kes soalan silap, jangan risau. Sebenarnya dalam exam, kesilapan macam ni, masa nak mula exam, dia dah bagi tahu ada ralat. Sila buka soalan nombor 6. Tengok dekat soalan. Kan? Okey, soalan bahasa Melayu. UR 98. Sila betulkan jadi 5. Dia akan bagi tahu. Jadi jangan masa awal-awal tu dapat kertas, kamu termenung, tengok kiri kanan. Dengar betul-betul arahan. Kita takut ada ralat, dia bagi tahu. Kan? Tapi kalau kamu salah letak 8 juga, kan? Kita ikut budi bicara pemeriksa. Dia panggil tak akan dapat kosong. Kamu tak akan dapat kosong. Selagi jalan kerja betul, tak akan dapat kosong. Okey? Jadi kat sini jom kita tengok. Dapat macam ni. Sekarang ni yang masalah pelajar kat nisbah ni. SP nisbah UR sama dengan 2 nisbah 1. Biasanya saya ajar pelajar, nisbah ni saya ajar tingkatan 2 dulu. Dah lama dah tak ajar tingkatan 2. Tingkatan 2 saya ajar last tahun 2002. Kamu dah lahir belum? 2002? Kamu lahir tahun bila ya? Oh belum? Okey. Dah tak apa. Maksudnya mungkin abang-abang kamu, kakak kamu jadi kat sini nisbah ni cara dia yang pertama, kamu tak lahir, kamu 2003. Okey, tak apa. Bila jumpa nisbah yang terbaik, kita tukarkan dia jadi pecahan per UR. Gitu. 2/1. Kemudian kita tahu kita ada apa nampak? UR saya ada. Berapa UR? 5. Saya potong saja dekat sini, gantikan dengan 5. Macam tu je jalan kerja. Tak payah nak buat turun, tak payah. Okey. Kemudian buat apa? Potong 5, naik atas jadi darab. Dapatlah SP kita 10. Ini cara jalan kerja. Ada setengah pelajar, dia boleh congak je. SP UR. Kalau SP 2 UR 1, maksudnya UR 5, SP 2 kali ganda. 10. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh congak lagi bagus. Jangan salah. Ni 10. Bila ni 10, sini pun 10. Sebab tu kamu tengok saya sebenarnya dalam exam saya selalu pesan kat pelajar saya, kalau boleh pen kamu tu bawa 3 warna. Beli yang 3 warna. Merah, biru, hitam. Ada pelajar bawa lebih warna boleh juga? Boleh.
Bawa lebih mana? Takut nanti dia tak bagi masuk je. Yang boleh masuk dia bagi 3 nanti. Kan? Ikut pada pengawas pula. SP 10 dah. Maksudnya bila dah label, langkah kerja tadi nampak? Namakan dengan hitung sudut. Saya bagi 2. Namakan dulu. Namakan macam mana? Susun saja. TK PQRS. Jangan kalut buat. Cek dulu. Cek dulu jangan kalut buat. TK. Mana TK? TK cantik. TK ada huruf lain kat TK? Tak ada huruf lain. L ni tak kena. L belakang punya. TK tak ada. Okay. PQRS. PQRS ada 2 huruf yang tidak ditulis. Iaitu K dengan L. Kena tambah. Bawa pen macam saya. Jangan bang. Pen basah. Dah buat basah tak boleh. Jangan dah buat basah. Jangan bawa. Jangan bawa. Pernah ada kes. Saya pun pernah dulu. Pernah kes tu pernah berlaku. Kenapa? Pelajar tu jawab pen dah buat basah. Saya naik motor. Bawa kertas exam. Nak cek. Naik motor. Sampai tengah jalan hujan. Habis basah kertas. Naya kau tu kembang kertas kau semua. Jenuh pun nak cek. Memikir pula nombor apa budak ni tulis. Nombor apa. Kesian bagi juga markah. Tak boleh baca. Nampak? Kan? Jadi tolong pakai ballpen yang murah. Jangan mahal sangat. Yang murah. Yang memang kau balik. Kau ambil ballpen tu. Kau tulis kat pensel. Kat kertas satu. Kau rendam lah air. Hilang tak hilang. Kalau tak hilang. Tak kembang. Pakai. Nampak? Sebab tu special pensel 2B. Pensel 2B. Special. Buatlah macam mana pun. Ada orang pakai. Cikgu, boleh tak saya jawab pensel 2B semua? Boleh jawab pensel semua pun boleh. Tapi pastikan jelas dan terang. Jangan kelabu takut hilang. Tahun tu menangis saya. Masa hujan tu. Saya dah sema hantar dekat ketua pemerintah. Ketua pemerintah bagi balik. Tolong cek balik man. Tolong cek balik kertas ni. Kesian budak ni. Nampak? Tak. Satu kerja sakit hati kau tahu. Bila sakit hati boleh markah. Boleh lah. Boleh lah. Macam tu. Sebab tu kamu tulis jelas. Jawapan. Kalau boleh highlight semula. Kalau kamu tulis jawapan kamu. Pemeriksa cek. Dia seronok. Senang nak cek. Tengok dia bagi markah macam mana. Dia lebih kurang lah. 3 markah ni. Kamu tulis macam ni lebih kurang. Tulis jawapan lebih kurang. Dia right. Gampang. Jangan jawapan betul. Jalan kerja tu dia tengok sangat. Nampak? Okey, tak apa, kita teruskan. Sampai kat sini, PKPQRSKL ni, kita terus buat 3 kat tepat kat bawah. Langkah pertama saya dah ajar kau mana? Yang tengah cari huruf yang sama. Apa huruf yang sama? Ni senang. Dia je sama. Perlu buat pilihan? Tak payah. Automatik menang tanpa bertanding. Nampak? Atas pun sama. Seorang je tinggal. Seorang je tinggal. Terus menang tanpa bertanding. Bila dah dapat ketuanya, baru pergi pegang. Pegang gambar tu, pergi kat gambar tu, pegang ketua dia. T. Siapa PQRSL ni, antara 4455 orang ni, yang paling dekat dengan dia, automatik jawapan kita tengok gambar pun tahu dah. S. Siap. Dapat aja. Terus buat sebelah ni, nombor 2. Kalau nombor 2, kalau tak tulis nombor 2 pun kamu dimaafkan. Nombor tak tulis, kamu tulis je jawapan kamu. Kan? Isi, siapa kat atas? T, K, S. Kalau atas ada 2 yang tinggal macam mana? Kita kena pilih. Kalau atas yang 2 tinggal, kita tengok. Nanti saya bagi contoh. Tak apa. Jangan, nanti. Yang tu soalannya kita panggil dia aras tinggi sikit. Kemudian kita tengok. Okay? Contoh macam ni dulu. Kita habiskan dia dulu sekejap. Jadi saya kena cari TS. Saya pergi cari gambar. TS. TS dia akan bagi 5. Cari KS. Lagi sekali kamu nampak KS. KS sengit. KS. Sekarang kamu tahu? Kalau sengit nak cari apa? Nampak? Nak cari apa kalau kita pakai sengit ni? Pakai pul. Siapa nombor jiran-jiran dia? 10,12. Kena cekap dah ni. Dah boleh dah. Soalan ni antara soalan yang akan bantu kamu untuk naik markah. Bukan takat lulus je untuk naik markah. Okey. Sekarang kita tengok. Dah teruskan. Sampai kat sini.
Dah dapat ni, tekan kalkulator. Tu tekan pol. Pol 10-12. Berapa dapat? Pol 10-12. $15.62. Jadi kita letak sini 15.62. Macam mana nak dapat sudut kita? Apa formula untuk dapatkan sudut? Sudut sama dengan tan negatif 1. Shift tan. Shift tan atas bahagi bawah. 5/15.62. Nampak? 5/15.62. Okey. Jadi dapat ni, tekan kalkulator. Shift tan. Okay, kena hati-hati bila kau pakai shiftan. Kalau pecah macam ni, kalau biasanya kalau kalkulator bodoh macam saya punya ni, kena letak kurungan. Kalau tak kurungan, kadang-kadang salah. Kan? 5 per dengan 15.62. Ada kalkulator tak payah letak kurungan pun. Kalkulator pandai. Dia dah pandai dah. Okay, dapat 17.75. Macam tu. Okay, yang dapat jawapan cantik. Nampak kan? Okay, tak payah benar. Okay, sebenarnya saya bagi tahu kamu sebenarnya. Jadi, kan? 15.62 tak bundar. Tak payah. Kalau kamu bundar lagi pun jawapan lebih kurang sama je. Jangan risau Ipan. Kamu ambil cuma dalam exam, kalau nombor perpuluhan, kita ambil kalau boleh tolong bagi 2 titik perpuluhan. Kan? Kalau boleh bagi 2 titik perpuluhan. Okey? Boleh? Okey. Jadi kita tengok kat sini. Pol macam mana dapat? Tekan kalkulator. Shift tambah. Shift tambah. Okey? 570 tak ada tu. Pol ada. Shift tambah. Shift tambah. Shift tambah. Lukis rajah dapat markah. Kalau soalan ni, kamu lukis rajah, lukis gambar rajah ni. Lukis gambar rajah, ikut pemeriksa. Okey? Ikut pemeriksa. Dapat atau tak dapat, ikut pemeriksa. Kan? Kalau ikut saya, kalau takat lukis rajah saja, letak maklumat ni betul, saya bagi markah 1. Kan? Tapi ada setengah pemeriksa dia tak nak. Rajah ni tak penting pun. Yang penting ni. Tan negatif 1. Yang ini yang penting. Bukan rajah. Nampak? Yang penting adalah ni. Ada setengah pemeriksa dia petikai benda ni. Nampak? Kan? Kat situ. Jadi kat sini berlaku khilaf. Ada pelajar, ada cikgu kalau bagi macam ni, pelajar ni, kita bagi 1 markah. Kalau bagi 1 markah, anggapan pemeriksa bukan pelajar ni salah. Kita anggap pemeriksa pelajar ni mungkin jawab soalan ni terakhir tak sempat habis. Itu kita panggil budi bicara pemeriksa. Budi bicara pemeriksa ni pun kamu kena cikgu kamu. Cikgu kamu pun ramai yang tahu sebenarnya. Cuma kat sekolah, masa kita mengajar, saya mengajar kamu untuk exam di sekolah. Saya kena straight. Salah tetap salah. Saya akan padam. Saya akan pangkas. Sebab apa? Tak boleh. Sebab apa? Cikgu kena ajar jawapan yang sebenar, yang cantik. Pelajar kena jawab. SPM lain. SPM kita petikaikan pelajar ni tak ingat, lupa, tak sempat buat macam-macam. Nampak? Jadi kamu boleh insya-Allah cuba. Ada tanya soalan dia apa? 10. Buat ni awal-awal tadi SP 10 ikut nisbah. Awal-awal tadi kita buat. Ikut maklumat nisbah yang diberikan. Okey? Tak apa, nanti kita akan jumpa lagi ni kita kena habiskan nanti. Sayang banyak yang ada lagi senang kat belakang ni. Tengok seterusnya. Ini soalan Terengganu punya. Ada Terengganu sini, Terengganu. Ada buat soalan ni ke? Okey. Tengok. Sebab tu kamu kena ingat nak jadi pemeriksa bukan senang. Bukan senang nak jadi pemeriksa. Nampak? Dan nak jadi penggubah soalan lagi susah. Orang yang ada gubah soalan, kalau dia bagi contoh soalan ni 1 markah. Macam mana aku nak buat soalan ni supaya level dia 1 markah je? Boleh tak saya buat sampai kiri kanan ni kena kira, ni kena kira, ni kena kira, budak kena tahu apa benda semua. Nak tekan kalkulator lagi. Nak bagi 1 markah je. 1 markah maksudnya apa? Perlu tak jalan kerja? Tak payah. Pengetahuan je. Pelajar baca, faham, jawab, betul, sudah. Nampak kan? Okey? Jadi kat sini,
Sebenarnya antara yang saya bagi untuk soalan ni, kalau soalan ni 1 markah, saya bagi kamu hint. Hint ni maksudnya tak semestinya tepat, tapi ramai guna jadi. Kan? Hint dia senang je. Kalau kamu nampak atau, ini kita ambil dia confirm, kita tulis je benar lah cerita dia. Kan? Kalau lawan atau apa? Dan, biasanya dan kalau kita cantum dia akan jadi palsu. Kawan atau adalah sebilangan. Kawan dan adalah semua. Kan? In English, ada belajar English ke? Kalau ada belajar, ini adalah some or. All and. A ni maksudnya kalau kamu jumpa, tiba-tiba dia kata, dia bagi macam ni, kita nampak markah 1 je, dia minta benar atau palsu. Contoh soalan macam ni. Saya tak baca buku kiri kanan ni, lantaklah saya tengok ni. Atau, okey, benar. Sebab apa? 75% atau biasanya akan jadi benar. Jadi majoriti dia kalau kita guna atau dia akan jadi benar. Dia jarang akan jadi palsu. Tapi biasanya kalau dan, dia dan tu lebih berat kepada palsu. Kan? Dan dia lebih berat kepada palsu. Okey? Kita tengok dulu ya. Okey. Sekarang kita tengok seterusnya kat sini. Bahagian seterusnya premis. Premis ni biasanya saya pakai apa? Konsep saya panggil buang yang keruh. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Macam mana nak buang yang keruh, ambil yang jernih? Contoh soalan ni, langkah pertama, jangan tengok soalan tu betul-betul, pilih bahasa dulu. Macam kamu buat telefon pada telekom ke apa. Yang langkah pertama, sila pilih bahasa. Sila tekan 1 untuk bahasa Melayu. Contoh, saya pun tekan 1 bahasa Melayu. Tekan bahasa Melayu. Jangan salah, nanti pening tengok bahasa. Kan? Bahasa Melayu. Lepas tu buat apa? Ada jika dengan maka, kita buang. Kita buang dulu. Okey? Kemudian seterusnya apa? Kita buang pasangan yang sama. Contoh kat sini, atas ada P, bawah ada P, buang. P, P. Atas ada 7, bawah ada 7, buang. 7, 7. Okey? Dah habis cek bawah dengan atas, kita boleh cek kiri kanan pula. Kiri kanan, ada tak benda yang sama kiri kanan? Ni kita tengok kiri kanan, okey ada. Sama dengan, buang. Nampak? Sekarang apa yang tinggal? Tengok apa yang tinggal. Yang tinggal adalah apa? 6 darah P. Kat bawah ni nampak. Tak sama dengan 42. Kamu boleh cari nanti balik tengok soalan-soalan yang past year, soalan past year question, biasanya kamu try past year dulu tengok, kamu try buat teknik ni. Memang akan dapat insya-Allah. Buang aja. Okey? Cuma kadang-kadang bahasa Melayu tu kadang-kadang atas dia tulis apa? Ialah. Bawah adalah. Sama lah tu. Kalau kamu confuse tengok bahasa Inggeris, dia akan tulis is, was, were. Senang. Bahasa Inggeris dia tak ada apa kecil sangat. Bahasa Melayu kadang-kadang kalau ada ayat ni dia kata tiba-tiba dia kata adalah, ialah. Tu kena hati-hati. Benda sama je. Kita buang. Siap dah. Macam ni je cerita dia. Kan? Lagi tu kalau dia bagi contoh macam ni soalan, dia bagi conclusion. C dia bagi. P tak sama dengan 7. Kemudian dia bagi P2. Premis tu dia bagi yang sama soalan ni. 6XP 42. Dia bagi. Soalannya, macam mana kita nak dapatkan P1? Okey. P1 senangnya. P1 apa kita buat? Kita kena combine yang ini dengan ni naik atas. Combine. Combinekan ni yang ni di atas. Formula dia adalah jika C maka P2. Formula dia. Sebab tu kau tengok soalan ni. Sama cerita dia. Jika C maka P2. Maksudnya kalau soalan apa pun baik, kalau dia nak yang atas sekali, formula dia ni. Kemudian
Kalau kamu nampak sifat negatif, buang. Kalau tak perasan, tak apa. Sifat negatif apa? Maksudnya ni tak sama, kita buang. Atas dia akan jadi sama je. Itu kita bagi. Kalau nampak sifat negatif, buang. Kalau terlupa, tak apa. Tak ada masalah. Nampak? Itu sahaja contoh kan. Okay. Kita tengok yang last lah. Satu. Yang C. Sekat-sekat. Kenapa sekat-sekat, Atira? Sign ni Atira ni Razak. Kamu sekat kabur. Kabur memanglah kabur sikit kan. Sebab tu saya suruh kamu apa tu? Kamu kena print. Saya akan jelas yang saya tulis je. Kalau soalan tu memang saya boleh zoom. Ni level saya zoom. Dekat ni boleh zoom. Okay. Okay, kalau kamu tak buka video kan? Video tak buka kan? Okay. Kalau kamu buka video, kamu tutup video. Kalau kamu buka, tutup video. Okay, lepas tu kamu kena check juga. Takut kadang-kadang handset kamu kalau handset kamu baru masuk WhatsApp, baru masuk ada masuk benda lain, kadang-kadang internet kamu akan slow sekejap. Okay, tengok. Boleh InsyaAllah lah pelan-pelan lah. Boleh. Jadi nanti kalau kelas satu lagi tu, kan? Kelas satu lagi tu, kamu kalau boleh kamu dapatkan cari line cantik sikit, kan? Boleh kan? Okay. Contoh soalan ni kan. Buat satu kesimpulan secara aruhan. Aruhan ni, tahun ni saya target macam ni. Sebab sebelum ni dia ada bagi kebat. Takkan dia tak tahu kebat? Mampus. Kan? Soalan lain lah pula kebat. Asyik dia je. Tak asyik lah. Nanti soalan lain kata bila aku. Nampak? Kan? Ini saya target tahun ni macam ni, lebih kurang je. Kalau kamu jumpa soalan macam ni aruhan, langkah pertama, apa kamu buat? Sama dengan ni kau potong dulu. Yang ramai kita ambil, yang sikit ni kita buang semua. Nampak? Kan? Lepas tu, kena ingat, yang pertama, N kita, ni N. Sebab N biasanya adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, ... N ni bilangan ke berapa? Macam kamu lumba lari. Kamu lumba lari. Yang paling nombor 1, mesti nombor 1 lah. Mana ada nombor kosong. Tak boleh mula dengan kosong. Nampak? Tak ada tiba-tiba pemenang nombor 1 kata, tak boleh, aku dah menang. Tak, ada seorang lagi. Dapat nombor apa? Kosong. Tak boleh. Macam tu. Okay? Yang ini apa kita buat? Kita akan ambil, kaitkan dengan N kita. Kaitkan dengan N kita. Contoh kat sini, 1, 4, 9, 16. Apa kaitan dia? 1, 4, 9, 16. Ini maksudnya apa? Kuasa 2. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Kamu kena cam. Kalau sebelum ni kamu tak pernah buat, sekarang ni kamu tengok betul-betul, lain kali kalau jumpa soalan ni buat. Okay? Dia boleh jadi kuasa 3. Dia boleh jadi kuasa 4. Macam-macam boleh jadi. Dia boleh jadi darab 2. Contoh tiba-tiba kamu dapat nombor kat sini apa? 3, 6, 9, 12. Benda ni. Maksudnya apa? 1 darab 3 maksudnya 3N. 3N. 3 darab 1, 3 darab 2, 3 darab 3, 3 darab 4. Macam tu. Okay? Ini saya letak dulu. Ini maksudnya apa? N kuasa 2. Lepas N kuasa 2, tambah. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 apa? N. Dah dapat, koma balik. Kemudian tulis semula N siapa tadi? 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Jangan lebih-lebih sangat dot, dot, dot ni. Sebab dot, dot, dot ni maksudnya adalah apa? Dot, dot ni maksudnya adalah dan seterusnya. Kenapa Anis tak nampak pula Anis? Dah nampak belum? Tengok betul-betul. Yang tepi tu. Oh sini. Okey. Kalau buat 2N boleh sama. Okey. Sama dia macam ni. Cerita dia. Kalau kamu buat satu jawapan dalam matematik, contoh dalam matematik, tak semestinya soalan ni, contoh sebagai. Ada pelajar dia tulis jawapan dia 1/2. Ada pelajar dia tulis jawapan dia 0.5. Dua-dua ni sama. Contoh. Kan?
Ada pelajar tulis 3/2. Ada pelajar tulis 1/2. Ada pelajar tulis 1.5. Sama. Skema jawapan bagi 1.5. Kamu tulis yang ni. Betul. Untuk soalan ni. Ada pelajar tulis 2N. Ada yang tulis 2/N. Nampak? Ini okey lagi. Kan? Ada pelajar dia tulis macam mana? 2/N pula. Dia main tambah je. Main tambah suka hati dia. Nampak? Pun sama. Sebab benda yang sama. Okey. Dot ni kalau lebih. Tak ada masalah kalau lebih. Jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kita pemain kadang-kadang dia sakit hati. Dia kan melampau dah ni. Kan? Kalau cikgu sekolah dia bulat. Jangan buat macam ni. Macam tu. Nampak? Tapi yang penting ni. Yang penting jawapan dia ni. Bukan ni. Ni kena 1/3 ya. Ni yang penting. Dia akan right kat sini. Contoh terlebih sikit. Ataupun kamu buat macam ni. Dah. Macam tu. Okey, tu dia tengok. Oh, maksudnya kita panggil dia apa? Bukan kesalahan yang disengajakan. Nampak? Kan? Ni saya cerita sebagai pemain ni. Dia saya sekarang dah tak jadi pemain lah sebab saya dah berhenti dah mengajar kat sekolah kan. Sekarang saya buat sendiri. Buat private sendiri kan. Mengajar. Kan? Jadi dulu memang mengajar kat sekolah. Macam ni lah cerita dia. Masa nak cek jawapan mat tu. Allahu Akbar. Macam kadang-kadang. Mat okey lagi. Add mat tu macam gaji buta je. Kenapa saya kata gaji buta? Buka satu ada tulis sikit. Buka sikit-sikit. Buka tak ada tulis langsung. Buka. Habis tu nak cek apa? Sedih. Cikgu duduk mana? Saya duduk Kuala Lumpur. Dekat Gombak. Kan? Saya duduk Kuala Lumpur. Dekat Gombak. Tapi saya balik kampung kat Kedah ni. Duduk Yan. Siapa orang Yan main lah. Kan? Boleh WhatsApp saya nanti. Boleh WhatsApp kita jumpa. Kena min sup. Kita kena berunsur puaka. Terbang punya. Terbang. Okey. Jom kita tengok soalan tu lagi. Okey. Ini antara soalan. Nanti ajak Mat. Tak apa. Nanti insyaAllah kan. Kawan-kawan saya dalam MTM akan umumkan. Saya memang nak dah bagi tahu diorang. Saya akan buat kelas Mat untuk sesi yang kedua. Tak lama lagi. Sebab exam kamu. Saya minta untuk bulan 1 ni. Bulan 1 tak lama lagi kan. InsyaAllah kita ada banyak sesi sangat. Kan? Kerja kamu pergi buat part time je cari duit. Yo. Kan? Okey, jom kita jumpa. Seterusnya, kebarangkalian. Yang ini satu-satu soalan antara soalan yang senang. Azrina duduk Gombak. Nanti kita sembang. Saya orang Yan. Alimah, hang duduk mana? Sungai Limau. Aduh. Tahu Titi Ayun? Main Titi Ayun. Jumpa rumah cikgu. Kan? Mata Mahmud tahu. Depan Mata Mahmud. Tu rumah saya. Depan Mata Mahmud. Kan? Hari Sabtu lah. Hari Sabtu main Titi Ayun. Okey? Kita jumpa sana. Kita kena apa? Ada? Depan rumah saya ada jual apa? Saya pun tak tahu. Nanti saya tengok esok. Gombak Sungai Cincin. Okey, nanti kita sembang. Itu sesi perkenalan. Kita belajar dulu. Okey. Seterusnya soalan kebarangkalian. Seorang kebarangkalian. Kan? Sebarang kebarangkalian. Biasanya, dia akan bagi ayat banyak supaya pelajar tengok, tak nak jawab. Tulis apa banyak ni? Pening. Nak baca pun mata berpinau. Sebenarnya soalan ni sangat senang. Kan? Sangat senang. Yang pertama sekali, apa kamu kena ingat? Kebarangkalian sama juga dengan pecahan saja. Pecahan apa? Pecahan apa yang kita nak per dengan semua. Kan? Okey? Sungai Cincin kat mana? Sungai Cincin saya duduk dekat P5. P5. Pinggiran 5. Okey? Tak habis aku cakap kawan ni. Nanti kita sembang. Yang duduk Sungai Cincin boleh jumpa dengan saya. Duduk Gombak boleh jumpa dengan saya nanti. Yang balik Yan boleh jumpa saya kan. Okey? Kuala Kangsar pun saya akan singgah esok. Okey, insyaAllah. Jadi kita tengok kat sini. Soalan dia.
Dua keping kad dipilih secara rawak. Dua keping kad, satu kad dari kotak P dan kemudian satu lagi dari kotak Q. Right? Kotak P, satu lagi dari kotak Q. Okay? Jadi apa kita nak buat? Lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan. Tak ada ruang jawapan sini. Saya tak bagi. Sebab saya ajar kamu macam mana nak buat ruang sampel. Kalau tak ada ruang jawapan. Kalau ruang jawapan ada senang. Contoh buat ruang sampel kita kena ada benda ni dulu. Inverted common. Inverted comma pula ni. Bracket ni. Bracket ni kemudian kita ambil, dia kata apa? P kemudian Q. Kita ambil M2. Macam tu je tulis. Cukup. Ini cukup. M2. Lepas tu apa? M0. Lepas tu M2 lagi. Lepas tu M1. Habis ada cerita M, jangan terus pening nanti. Kita turun bawah, kita buat A pula. A2. A0. A2. A1. Habis cerita A, turun bawah siapa pula? T pula. T2. T0. T2. T1. Okay. Boleh Mama Ikwan, yang tu jawapan skema jawapan. Tapi kalau kamu buat macam ni pun diterima. Mudah kan? Ya. Okay. MT1 lepas tu sampai mana dah? H2, H0, H2, H1. Yang saya tak galakkan kamu jangan buat panjang terus. Okey? Buat panjang terus. Okey, cikgu ajar buat kotak bagus. Tak ada masalah. Buat kotak. Sebenarnya dalam SPM, dia dah bagi kotak. Saya je tak bagi soalan ni. Dia dah bagi kotak, kamu pergi isi je. Kan? Isi je. Kan? Boleh buat kotak supaya tak salah. Sebab tu, yang buat kotak sebenarnya, bukan apa. Sebab dia tak nak kamu buat panjang terus. Sebab tu saya tak bagi kamu buat panjang, kamu susun macam ni je. Jadi kamu tak jimat masa sikit, kotak apa semua tak payah buat. Bracket pun tak payah. Cukup macam ni. Okay? Cukup macam ni. Dia dapat macam ni, sudah. A dah siap, pergi B. B1. Hati-hati, dia kata apa? Dengan menyenaraikan, jangan tak senarai. Sebelum buka kurungan tu, label dia, apa nama dia? Oh, saya tak faham. Faham? Okey, tak apa. Ini ada bertanya. Macam ni, ini top. Skema jawapan macam ni. Boleh ke? Sama je. Kita dapat kata keadaan dia apa? Tidak merubah maksud. Tidak merubah maksud. Boleh juga. Tak ada masalah. Tak boleh. Kenapa ni tak boleh? Dia dah bagi tahu dah awal-awal. Dia kata P dulu baru Q. Tak boleh balik. Okey, set semester. Tak payah. Tak wajib. Tak payah pun. Okey. Benda ni. Betul koma ni. Kita nak kamu tulis. Kalau boleh tulis. Kalau tak tulis pun tak apa. Ini semua benda yang tak wajib. Tak wajib. Ini bukan set semester. Ini koma. Koma yang macam ni. Itu. Saya buat macam ni. Tak nampak sangat. Ini cerita dia. Okey. Dia dapat macam ni. Hati-hati. Dengan senaraikan. Kamu kena senarai. Contoh macam label dengan huruf konsonan dan kosong. Kena pergi tengok ke atas ni. Ambil. Lagi sekali saya akan buat ni. Kena letak jawapan saya. Konsonan. Apa konsonan? Konsonan maksudnya selain daripada A, E, I, O, U. Dan kosong. Siapa jawapan kita? M kosong. T kosong. H kosong. Tutup balik. Okey. Kata cikgu, kalau kurungan kat jawapan A tu kita buat dekat M2. Tu salah. Tak, macam mana? Tu kemudian nanti saya tengok. Sekejap. Ni, dah buat macam ni. Lepas kita ambil pada atas. Jawapan kita ambil ke atas ni, bawa turun ke bawah. Ikut soalan dia. Kemudian kita hanya perlu kira je. Berapa ni? 3/1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Siap. Okey. Kosong nombor genap. Kosong nombor genap. Kosong nombor genap yang pertama mula dengan kosong. Okey. Jadi nombor 2. Dia kata apa tu? Kalau dia kata label huruf vokal atau, hati-hati atau. Sebab tu tadi saya tak tulis apa. Atau saya buat macam ni. Atau maksudnya apa? Kalau kamu jumpa atau, kamu kena buat satu persatu. Apa maksud satu persatu kat sini? Kena buat dulu cerita dia yang sebelah kiri, settlekan dulu. Contoh dia, saya baca huruf vokal atau, saya tak boleh teruskan. Saya kena stop. Saya kena cari semua huruf vokal kat sini. Semua huruf vokal saya kena ambil. Contoh kat sini A2 ambil. A0 ambil. A2 ambil. A1 ambil. Nampak? Okay? Ni saya ambil semua. Sebab dia kata apa? Huruf vokal. Semua huruf vokal dah ambil. Lepas tu, baru saya start ambil apa? Nombor genap kena ambil. Kecuali yang dah ambil. Nombor genap kena ambil. Kecuali yang dah ambil. Contoh, nombor genap yang kita ambil apa? 2, 2, 2, 2. Semua kena ambil kecuali yang dah ambil. Jadi, M2, A2 dah. C2, H2. O pula. 0, 0, 0, 0. Semua kena ambil kecuali yang dah ambil. M0. Kemudian A0. Dah ambil, sorry. A0 dah ambil. Kemudian T0, H0. Kita ambil kat atas ni, jangan baca kamu tengok. Cikgu yang ni M0, apa ni? Contoh macam ni. Sampai kat sini M2, kena ambil tak? Ambil. Sebab M2 yang kita ambil yang ni, bukan yang ni. Nampak? M2 ambil, A2 dah ada. Tadi kita dah ambil yang ni. A2 dah, T2 lain punya, H2. Siap. Itu cara dia. Kena ambil sebelah dulu. Kalau atau. Baru kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jawapan kita per 16. Tak payah. Dia dah, M2 dah belum. Ni M2 ni lain-lain. Lain-lain. Kamu kena ambil ke atas ni, bukan pergi baca. Kena ambil daripada ruang sampel ke atas. Kalau kamu ambil M2 ni cerita yang orang lain punya. Yang ni M2 yang ni, M2 bawah ni yang ni punya. Dia lain. Dia lain. Jangan salah. Okey? Dalam kebahagiaan benda ni kita anggap orang lain. Sebab tu ruang sampel ni penting. Ambil, turunkan. Okey? Kosong pun nombor genap. Ya, Ikhwan. Terima kasih, Safia. Okey? Sama cerita dia. Dengan T2 pun sama kat cerita dia. T2 ni dengan T2 ni lain. Kita ambil kat sini ambil. Kalau kamu pakai pensel, kamu boleh tanda. Masa ambil tanda, tanda, kemudian tanda lagi. Ambil semua. Nampak? 13 per 16 sebab semua ni 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 per semua ni kat atas ni ruang sampel kita 16. Okey? Itu antara soalan ke barang kalian. Yang saya nak tunjuk bukan nak jawab soalan ni, nak tunjuk bahawa soalan ke barang kalian sebenarnya kamu boleh push. Boleh push. Pergi buat soalan past year dulu, buat daripada tahun 2012 ataupun 2013. Sebenarnya yang terbaik kamu kena start 2013 sampai 2019. Kalau ada pergi cari, dekat internet ada. Buat. Okey? Buat untuk soalan SPM sebenar dulu. Jangan buat yang susah tu. Jangan pergi beli buku soalan latihan tak guna. Soalan latihan biasanya kamu kena ambil berdasarkan dengan ada guide, ada guru baru boleh. Okey? Jom tengok seterusnya. Seterusnya saya tarik. Ada kertas SPM sebenar, ada kertas SPM sebenar kamu boleh download, download dekat, kamu search saja dekat Google, dia akan keluar. Mat memang banyak, jangan risau. Ada banyak. Sebelah ni. Yang ni satu lagi topik seterusnya. Nampak? Topik seterusnya apa ni?
garis lurus. Ini pun ramai tinggal. Nampak? Ini pun kerana ramai yang tinggal. Okey. Jadi sekarang ada buku. Ada buku lagi bagus, Iqbal. Ada buku lagi bagus. Kamu buat je. Yang penting kalau ada guide lagi bagus. Ada kawan yang boleh ditanya. Ada guru yang boleh ditanya lagi bagus. Okey. Sekarang tengok ni. Saya nak ajar kamu macam mana nak buat soalan macam ni. Contoh soalan macam ni saya beritahu kamu. Kalau kamu baca soalan tentang soalan garis lurus. Kalau diberi persamaan. Kalau diberi persamaan. Okay. Ini biasanya soalan ni mudah. Okay. Kalau bagi persamaan soalan ni mudah. Kenapa saya kata mudah? Tengok Siapa punya ni? ST. Tulis kat ST. 2Y sama dengan 8X tambah 3. Okey. Kemudian dia kata apa? Selari. Okey. Ini. Kalau kamu jumpa selari, biasanya dalam buku teks pun dia ajar. Kalau selari maksudnya apa? Kecerunan sama. Kalau selari, kecerunan sama. Okey. Tapi nak cari keturunan. Satu lagi, saya bagi tahu yang saya selalu guna, kalau selari, saya guna apa? Saya guna X dan Y sama. Apa maksud ni? Apa maksud X dan Y sama? Contoh macam ni tengok. Kalau ini selari dengan ni, atas ada persamaan. Apa kamu buat? Kamu salin je X dan Y, tak kisah nombor. Contoh 2Y salin. Sama dengan salin. 8X salin. Tambah 3, letak je C. Sebenarnya tak dibenarkan pakai C. Pakai je. Asalkan ada yang kerja. Nampak? Tak payah cari keturunan. Buat macam ni je. Tak kisah dia duduk macam mana pun. Dia susun terbalik ke macam mana kau ikut je. Okay? Dah dapat macam ni. Sekarang baru boleh jawab senang lah. Jadi 2Y sama dengan 8X campur C. Nak cari C. Kena ada X dan Y. Dah ada koordinat nampak? 6, 4. 6, 4 ni ini X, ini Y. Masukkan supaya dapat C. Y kita berapa? 4. X berapa? 6. Tambah C. 2 darab 4, 8. 8 darab 6 tekan kalkulator 48. Tambah C. Pindah 48 ke sebelah. 8 tolak 48. Dapat jawapan negatif 40. Dah siap. Dah dapat C, tulis jawapan semula. 2Y sama dengan 8X tolak 40. Kamu tulis jawapan macam ni, betul. Okay. Ada pelajar, cikgu boleh tak saya kecilkan? Boleh kecil, CP2 ni. Pun betul. Dua-dua ni betul. Tidak ada pertambahan markah. Sama je markah ni. Boleh dapat full mark, jangan risau. Memang full mark pun. Sebab soalan dia bagi atas macam ni. Kita jawab macam ni tak bagi. Itu tak senonoh namanya. Dia boleh. Tak semestinya kita mesti buat. Persamaan kita mesti Y sama dengan. Tapi kalau kamu nampak boleh kecil tak ada masalah. Boleh. Okey. Boleh. Sekarang soalan biasanya akan dapat persamaan yang B tu senang. B dia minta apa? Pintasan X. Kena ingat. Kalau dia minta pintasan X, maksud dia Y dia kosong. Contoh dia apa? Kalau dia minta X, tak nak Y. Kalau dia minta Y, tak nak X. Tak nak maksudnya apa? Kosong. Okey? Di mana nak ambil? Persamaan yang sama. Y sama dengan 4X tolak 20. Siapa kita buat? Y kosong. Kosong sama dengan 4X tolak 20. Pindahkan ke sebelah. Jadi kita akan dapat negatif 4X sama dengan negatif 20. Saya pindah bagi macam ni. Negatif buang. X sama dengan 20 bahagi 4, 5. Kamu boleh tekan kalkulator. Boleh tekan kalkulator. Jangan risau. Okey. Ini contoh soalan garis lurus. Yang saya nak tunjuk kat sini. Untuk soalan ni untuk hari ni. Yang saya nak tekan kat sini. Maksud dia boleh guna. Kalau selari X dan Y sama. Boleh guna. Boleh buat macam ni. Persamaan dia. Boleh buat. Markah penuh? Ya, markah penuh. Okey. Cuma
sebagai contoh masa mengajar tu saya akan bagi tahu kena jawab macam ni cantik. Sebab tu bila SPM dia ada sedikit kita panggil dia lenient. Okey. Jom kita tengok seterusnya lagi. Soalan terakhir kita ini adalah soalan kebat yang melibatkan apa? Persamaan serentak. Yang ini saya akan ajar kamu satu jalan kerja. Ya Anis. Anis angkat tangan. Kenapa? Macam mana dapat 5? Oh. 20 bahagi 4. 20 bahagi 4. Kan? Okey. Boleh kita teruskan ya. Okey, ini persamaan serentak. Soalan sekarang serentak kita tak boleh guna metrik. Jadi kita kena guna kaedah biasa. Kena. Okey, kaedah biasa. Nanti siapa tu? Nurul Syakira. Macam ni Nurul Syakira. Okey. Nurul Syakira, mana Nurul Syakira? Nurul Syakira, saya sekarang ni saya ajar kamu macam mana kalau kamu lemah dalam algebra untuk soalan ni, kita guna kalkulator. Okey. Nurul Syakira, tekan kalkulator. Kamu pakai kalkulator 570 ke? Jawab kejap Nurul Syakira, 570 ke? Ya, okey betul. Ikut saya betul-betul Nurul Syakira, ikut saya. Contoh pada awal lah, contoh soalan ni kan. Contoh soalan ni nak cari C. Kadang-kadang kamu boleh salah pindah. Contoh macam ni. Jadi kat sini. Okey. Boleh eh? Boleh eh? Ni dah dapat. Contoh macam ni. Algebra. Kalau kamu takut kamu salah pindah-memindah, kamu boleh guna algebra yang simple. Contoh kat sini. 0 sama dengan 4x tolak 20. Kan? Dia panjang kamu boleh gunakan kalkulator kamu. Kamu tekan aja kalkulator kamu. Tekan je kalkulator kamu. Kamu tekan 0. Kamu tekan alpha. Tekan calculate. Jangan tekan benda lain eh. Tekan 4. Tekan alpha. Tekan X yang warna merah. Tekan tolak. Tekan 20. Tekan shift. Calculate. Shift. Calculate 2 kali. Kau ikut sebiji kau akan dapat jawapan. Betul? Ya betul. Kalau kamu ini soalan ni biasanya saya ajar dalam paper 1. Dalam paper 1, linear boleh pakai, kesamaan boleh pakai, banyak kita akan pakai kalkulator je. Untuk apa? Satu unknown. Itu okey. Betul. Kan? Kalau tekan tu boleh dapat full mark. Yalah, full mark kat sini lah jalan kerja dia. Kamu hanya skip yang ni je. Terus. Boleh. Kan? Linear equation boleh. Dibenarkan. Dalam AppMath pun dibenarkan. Pakai kalkulator. Okey, saya teruskan ni dulu nanti. Nanti kita sembang lagi. Okey. Soalan macam ni, langkah pertama yang senang, apa saya buat biasanya, saya galakkan pelajar, dapat soalan macam ni, persoalan serentak. Kamu kena, yang penting kamu kena baca soalan tu, kamu tahu, oh ni persoalan serentak. Ini kalau dia kata solution by matrix tak boleh, persoalan serentak. Langkah pertama kita buat ni dulu, X sama dengan Y sama dengan. Kita buat. Kita tentukan siapa X, siapa Y kita dulu. Okay. Siapa X kita kat sini? X ni kita tengok siapa. Sebuah kedai sukan mengiklankan untuk menjual sebatang raket badminton. Squash. Nampak? Macam ni je. Kemudian dia kata apa? Pada harga 60 dan 55. Apa 65 ni? Harga menjual. Jadi harga jual dia. Dia jual 60, 85. Maklumat semua kita buat macam ni lebih kurang. Baru nampak. Okey, kemudian apa? Harga kos. Kos pula dia kata. Okey, tu cerita jual. Sekarang harga kos.
harga kos kita dia 2 batang badminton. Apa badminton? X. 2X. Baca satu, tulis. Dan 4 squash. Oh, dan 4Y squash. Ialah 200. Baca pelan-pelan. Kemudian, manakala harga kos juga. 4 batang raket badminton. Badminton 4. Siapa badminton? X. 4X. Okey. Dan 2 squash. Dan 2 squash. Ialah berapa? 160. Dia kata macam mana? Kena buat apa? Persoalan serentak. Langkah pertama, apa yang kamu buat? Kamu tekan kalkulator dulu. Tekan kalkulator tahu kan? Kamu tekan mod sampai jumpa EQN. 3 kali mod EQN. Pilih 1. Unknown, pilih 2. 5 minit lagi. Okey. 5 minit. Cepat. Unknown 2. Dia keluar A1. Pastikan dia keluar A1. A1 yang ni. Nombor 2. Tekan sama dengan. Dia keluar B1. Ni kamu dah biasa buat. Saya laju sikit. 4 sama dengan C1. 200. Sama dengan A2. 4. B2. 2. C2. 160. Tekan sama dengan. Dia bagi jawapan terus. X dan Y. Okey. Tu Nadira dah tekan. Cantik Nadira. Kat mana nak tulis jawapan tu Nadira? Jawapan tu kamu tulis sekejap hilang pula saya punya ni. Okey. Jawapan tu kamu tulis, kamu letak jari kamu ni. Jari. Tengok jari. Jari tengok jari. Letak. Tengok. Letak 4 jari. Ingat 4 jari. Letak kat jalan kerja kamu tu. 4 jari. Bawah tu kamu tulis jawapan. X sama dengan berapa? 20. Y sama dengan 40. Gitu. Nampak? Harga kos. Okey. Lepas tu, bawah lagi. Tak muat kertas saya. Okey. Bawah lagi, soalan tanya apa? Hitung keuntungan. Hitung keuntungan. Maksudnya keuntungan macam mana? Keuntungan maksudnya harga jual tolak harga kos. Jadi kita akan tulis untuk badminton. Untung dia 60 tolak 20 sama dengan 40. Squash 85 tolak dengan 40 sama dengan 45. Kita tulis jawapan dulu. Sabar. Persamaan 3 nampak? Sebab tu saya tinggal kosong ni. Kan? Dekat kosong ni apa nak buat? Kita garis. Kalau kamu nak buat step bagi sama pun tak apa. Contoh macam ni contoh. Ini maksudnya kena faham sampai sini dulu. Maksudnya jawapan kena tulis dulu. Kan? Jawapan kena bagi tahu dulu. Dah dapat ni, apa saya buat? Saya akan samakan ni. Baru buat jalan kerja. Jalan kerja kita tak payah kira. Contoh 2 dengan 4. Macam mana 2 jadi 4? Semua darab 2. Darab 2. Jadi saya akan tulis kat sebelah. Saya potong 2. Saya guna teknik T. Sebelah kiri ni. 4X tambah 8Y sama dengan 400. Kemudian bawah dia 4X campur 2Y sama dengan 160. Lepas tu apa saya buat? Saya garis bawah, saya potong je X ni. Lepas tu kamu tengok, congak je. Sekarang kamu tolong congak berapa Y? Tolong congak berapa Y? Mana nak ambil? Jangan kira. Ni nampak jawapan dah ada. Kau tulis je. Siap. Nampak? Tak payah kira. Salah nanti. Penat buat nanti. Kan? Ada pergi kira. Kacau pergi kira. Jangan kira. Y ni. Ni Y. 60, 40. Ambil letak. Dah siap. Sebelah sini buat apa? Penggantian. Salin mana-mana. 4X campur 2Y sama dengan 160. Apa saya nak kamu buat? Y dah ada belum? Kalau dah ada Y, kau potong je Y tu, kau buat kurungan letak 40. Tak payah buat jalan kerja cantik sangat. Markah dia 6 je. Okay?
Apa huruf yang tinggal? X. Berapa X? Tolong congak. Berapa X ni? Boleh congak dah ni? Ya, tak payah. Ambil je jawapan kat bawah, letak. Siap. Jalan kerja tak payah kira. Kalkulator dah kira. Buat apa kau nak kira lagi? Nampak? Jadi, tengok bawah markah dia. 2 persamaan ada, 2 jalan kerja ada, 2 jawapan ada. Cuba bagi tahu saya, tolong kira berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Nampak? Tak payahlah nak betul-betul kira. Nanti dah penat-penat kira bagi kalkulator, salah pula kat sini. Kamu pula, alamak cikgu, kalkulator salah. Bukan kalkulator salah, kau salah. Jangan rugi. Kalau metrik macam mana? Sama tak kaedah dia? Tengah ni letak metrik. Sama je. 4 jari juga. Muat jangan risau. Metrik wajib jawab 3 step je pun. Okey. Tapi nampak macam mana hari ni kita memang tak sempat nak lama. InsyaAllah lah lepas ni. Saya minta dekat Abang Khairul kamu untuk yang seterusnya. Saya minta nak buat kelas yang untuk kelas lagi tu berbayar lah. Tak mahal mana pun. Nanti Abang Khairul akan beritahu. Tapi cadangan saya nak train kamu untuk buat bahagian B. Yang soalan panjang tu. Kan? Statistik, penjelmaan. Kan? Boleh? Plan, macam mana nak buat plan, macam mana nak buat graf fungsi, macam mana nak buat bumi. Ada pelajar tak belajar langsung bumi? Kena ingat, backup kena ada. Antara 5-5 tu, satu kebat, tak tahu yang mana. Kamu target-target betul-betul nak buat graf fungsi, tiba-tiba graf fungsi kebat, mampus. Backup kena ada. Okay? Kejap lagi saya ada bagi tahu satu berita baik untuk pelajar AdMed. Kejap lagi Jadi kita saya bincang dengan Abang Khairul dulu. Okey, kamu teruskan. Saya serahkan kembali kepada Hakim. Hakim.